Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam Berita Borneo Today TV malam ini. Kerajaan Sabah telah melaksanakan cukai jualan 5% terhadap produk petroleum sejak bulan lalu. Kerajaan Sabah telah melaksanakan cukai jualan sebanyak 5% terhadap semua produk petroleum di negeri ini bermula bulan lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, pelaksanaan cukai berkenaan telah dibincangkan bersama Kerajaan Persekutuan semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad masih menjadi Perdana Menteri. Well, actually, when I discussed this way back with Tun Mahathir, he did ask me about this measure. While talking about, I need the 20%, I told him we were demanding for that, the rights of Sabah, the rights of our own resources that we have. But Tun, at that time as the Prime Minister, said, can you just hang on for a while? He said, but of course, at this point of time, with all this, the virus, COVID that we are facing, we need more fund. Of course, it's also affecting Petronas at the same time. But we are mindful that when I communicate with some of the oil company, they're quite okay. They are quite prepared, so long as provided you have laid out to us, spell it out earlier. So we have a plan. It's not a short-term kind of thing, a U-turn kind of thing. You impose, after that you don't impose. So they have to have a proper planning. Yeah? How long have you given them? Well, last month, since last month. So when does it start? It started already. Beliau berkata demikian ketika bercakap kepada pemberita semasa melakukan tinjauan di lokasi sekatan jalan raya oleh polis dan Angkatan Tentera Malaysia di Jalan Kepayan, Kota Kinabalu petang tadi. Bulan lalu, Mahkamah Tinggi Kuching membuat keputusan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai hak di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk petroleum. Mahkamah ketika itu menolak permohonan Petronas untuk memfailkan semakan kehakiman bagi mengisytiharkan cukai jualan Sarawak tidak sah dan terbatal. Sementara itu, mengulas tentang rayuan pengusaha sektor perladangan di Pantai Timur yang meminta supaya mereka dibenarkan beroperasi, Ketua Menteri berkata perkara itu akan diperincikan terlebih dahulu. Katanya beliau sedar tentang aduan yang diterima, namun keselamatan kesihatan rakyat adalah lebih penting. Kita kena detail out. I have to micromanage this. For those people yang ada case, we can't open. Because I don't want to endanger people. I know people are complaining about making money. I know I'm an economist. Saya faham, saya tahu keadaan ekonomi yang begitu. Bukan hanya semua masyarakat. Semua. Ya, pekerja yang tauke dia pun, memberi pekerjaan pun berhadapan dengan masalah. Tapi masalah ini yang sekarang kita hadapi ialah virus corona, ya, COVID ini. Yang perlu kita hadapi, tangani. Tapi mana ada kilang-kilang, saya akan halusi lah. Nanti besok kita ada kabinet. I'll check. I don't want to spell it out. What the move actions that we're going to take. Kerajaan negeri sedang berusaha membawa balik lebih 120 rakyat Sabah yang terkandas di Nunukan Kalimantan Utara Indonesia. Ketua Menteri berkata proses membawa balik perlu mematuhi prosedur undang-undang serta kesemua mereka perlu menjalani kuarantin seperti diarahkan. Kita kena urus. Tak boleh biarkan. Saya dah beritahu dengan immigration. Well, it depends. It depends. Some of them, they may have families there. They have friends there. Quite a few. Last week, I was notified by them. They are staying in a hotel. So I said, it's okay. If they can afford it, why not? But they said they wanted to come back. Please. Yeah, we are not going to stop them from coming back to the hometown. But they must follow the procedure. We need to quarantine them. We need to house them to make sure that they don't spread the disease. If they are found safe, they still need to be quarantined. It's a must. Irrespective of who. Baru-baru ini, sebuah akhbar tempatan melaporkan lebih 120 rakyat Sabah terkandas di Nunukan Kalimantan Utara, Indonesia, merayu kerajaan Malaysia dan kerajaan negeri membantu mereka balik ke negara ini. Rayuan itu dikemukakan berikutan penguatkuasaan arahan PKP dengan penutupan pintu masuk ke Tawau yang baru diisytiharkan daerah zon merah. Pada masa yang sama, Muhammad Syafiee berkata, beberapa agensi seperti Jabatan Kejar Raya telah diarahkan untuk memastikan pusat kuarantin di Sabah dalam keadaan baik dan selesa.
Ketua Menteri juga tidak mahu ada diskriminasi antara golongan kaya dan miskin yang ditempatkan di pusat kuarantin. Because I don't want to have disparity between the rich and the poor. How can you allow those coming from overseas, the rich, who can also afford, and yet they're getting free, while the rest in the kampung area, we place them in an area very, not depleted, but somehow the infrastructure is not there. We'll try to manage it. So you're hoping that Maritim Malaysia, Tawau dan pasukan polis Marin Tawau mengiringi 83 rakyat Malaysia dan 15 warga Indonesia yang terkandas di Indonesia memasuki Malaysia melalui perairan Tawau pagi tadi. 98 individu berkenaan termasuk 9 kanak-kanak kini dikuarantin 14 hari di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Tawau. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Siva Kumar Vengada Salam berkata, semua buat Ronda Maritim Malaysia dan semua buat pasukan polis Marin Tawau mengiringi perjalanan ke semua individu terbabit yang menaiki MV Labuan Express dari Nunukan Indonesia. Operasi bersepadu khas mengiringi feri itu bermula dari persempadan Malaysia-Indonesia, Pulau Sebatik menuju ke Terminal Feri Tawau yang menempatkan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin cek. Sebaik berlabuh di terminal, pihak berkuasa melakukan semburan nyah cemar di bahagian dalam feri, termasuk bagasi dan penumpang. Semua penumpang feri itu dibawa menaiki 13 kenderaan disediakan Majlis Keselamatan Negara ke IPG Kampus Tawau untuk pemantauan dan kuarantin. Proses membawa pulang rakyat Malaysia ini memasuki siri ketiga selepas kerajaan negeri memberi kebenaran khas sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 2 operasi terdahulu membawa masuk 30 rakyat Malaysia yang terkandas di Nunukan, termasuk 24 jemaah tabligh pada 21 dan 29 Mac lalu. Berkuat kuasa serta merta aktiviti menjajah ikan di kawasan Kompleks Perikanan Safma, Kota Kinabalu tidak dibenarkan. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Safar Untong berkata, Kerajaan Sabah mengambil maklum mengenai kesesakan yang berlaku di kompleks itu setiap hari. Dalam satu kenyataan hari ini, Datuk Safar berkata, Kerajaan Negeri telah memutuskan kompleks perikanan itu hanya digunakan untuk tujuan pemugahan ikan dan jualan borong sahaja. Semua aktiviti menjajah ikan dan hasil perikanan lain di kawasan kompleks tidak dibenarkan sepanjang tempoh fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Manjinji yang meninjau Kompleks Perikanan Safma Kota Kinabalu petang tadi berkata, kompleks berkenaan yang menjadi tempat pemunggahan ikan dibuka bermula 6 pagi hingga 6 petang hanya kepada nelayan dan pemborong besar. Apa yang dibenarkan adalah yang berurusan di sama adalah nelayan dan pemborong besar. Pemborong besar ikan ini akan mengambil ikan di sini di Sakma dan akan menjual atau mengedarkannya di pasar-pasar besar yang berhampiran di Kota Kinabalu. Saya difahamkan ada 6 pasar besar di Kota Kinabalu yang boleh beroperasi untuk menjual ikan-ikan ini. Jadi di sini saya tekankan tiada lagi individu-individu yang secara perseorangan atau pemborong kecil untuk membeli ikan di Sakma untuk mengedarkannya di Kota Kinabalu atau yang berhampiran. Ini saya amat tekankan bagi tujuan untuk kita memutuskan penularan wabak COVID. Habibi berkata sekiranya masih ada individu yang degil dan tidak mematuhi arahan tersebut, maka tangkapan akan dilakukan kerana melanggar arahan PKP. Beliau berkata tindakan sebegini diambil agar masyarakat tidak mengambil sikap sambil lewat yang menjejaskan usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Tinjauan di Kompleks Perikanan Safma turut disertai oleh Pesuruhjaya Polis Sabah, Datu Zaini Jas. Kesulitan dialami semua golongan di sepanjang tempoh PKP terus dibantu pelbagai pihak yang prihatin. Di Teluk Sepanggar, 80 pekerja kontrak yang bertugas di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM Kota Kinabalu, menerima sumbangan ikhlas daripada pihak TLDM. Sumbangan berupa beras, gula, susu dan barangan keperluan asas lain. Program ini disempurnakan oleh Panglima Armada Timur, Laksamana Madya Datuk Pahlawan Syed Zarul Putra Syed Abdullah dan isteri Datin Maria Kamarul Zaman.
Sumbangan ini menunjukkan keprihatinan PLDM terhadap pekerja kontrak yang menerima kesan susulan penguatkuasaan PKP bagi membendung penularan pandemik COVID-19. 182,300 orang telah menjalani saringan COVID-19 di Sabah sehingga semalam, kata Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi. Daripada jumlah itu, sebanyak 10,054 sampel telah diambil. Untuk 5 April sahaja, 838 ujian COVID-19 dijalankan dan 18 daripadanya didapati positif iaitu 16 sampel ulangan dan 2 sampel baru. Sehingga 8 pagi 5 April lalu, 184 pesakit COVID-19 masih dirawat dan 82 pesakit dalam siasatan, PUI dan 37 pesakit dengan jangkitan pernafasan akut teruk sari sedang dirawat di 6 hospital berpakar di seluruh Sabah. Setakat semalam, 52 pesakit telah sembuh, katanya dalam satu kenyataan semalam. Mengenai mesej tular yang menyatakan kaki tangan hospital Keningau disahkan positif COVID-19, kes berkenaan masih dalam siasatan. Katanya siasatan awal mendapati jangkitan mungkin daripada kaki tangan lain semasa menghadiri mesyuarat di luar daerah sebelum PKP berkuat kuasa. Sehubungan itu, Datuk Dr. Christina menegaskan orang awam diminta untuk tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan diskriminasi terhadap pesakit dan keluarga serta menyebabkan suasana panik dalam kalangan masyarakat di daerah terlibat. Menurutnya, sehingga kini 26 pusat kuarantin telah dibuka dengan tambahan 2 pusat baharu iaitu Rumah Anak Yatim, Kunak dan Pusat Kegiatan Kemas Beaufort. Setakat semalam, seramai 787 orang telah ditempatkan di pusat kuarantin di seluruh Sabah dan 20 orang telah dibenarkan pulang semalam. Bilangan kumulatif individu di bawah Perintah Pengawasan dan Pemerhatian untuk menjalani kuarantin di rumah adalah 10,343 orang. Ia termasuk 6,286 bilangan kontak rapat yang masih dalam Perintah Pengawasan dan Pemerhatian oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. 4,057 orang telah tamat tempoh kuarantin di rumah selama 14 hari. Pusat Khidmat Parlimen P170 Tuaran akan membekalkan benih tanaman bagi menggalakkan penduduk bercucuk tanam di halaman rumah. Ahli Parlimennya Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata tidak ada halangan untuk aktiviti penanaman sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan kerana ia seiring dengan usaha memastikan bekalan makanan kepentingan harian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan mencukupi di pasaran. Cabaran yang kita hadapi sekarang ialah dari segi bekalan makanan. Walaupun di pasar-pasar dari segi pertanian memang makanan mencukupi dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu sampai bila berakhirnya PKP ini dengan keadaan seluruh dunia yang masih lagi menular wabak COVID ini. Jadi kita mahu menggalakkan setiap kampung melalui PKK supaya mereka dapat meneruskan kegiatan bercucuk tanam. Bercucuk tanam terutama sekali di keliling rumah untuk mengeluarkan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan bekalan makanan di Mukim Pekanabalu Kiulu kemarin. Madius yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah berkata, untuk itu pengurusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK akan diminta mengenal pasti jenis tanaman masing-masing. MPKK kemudiannya diminta mengemukakan senarai permohonan biji benih kepada unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM masing-masing untuk proses tindakan lanjut. Kita memohon minta MPKK untuk menghantarkan senarai ke UPPM masing-masing dan kita akan atur, kita dalam proses mengatur biji benih berkenaan dan kita akan teruskan ini sepanjang tahun sebenarnya. Sepanjang tahun malah kita mau, bukan saja kita mau budayakan ini, bukan saja kita mau rakyatkan, tetapi kita mau pastikan membantu kerajaan supaya sektor pertanian ini dapat diperkasakan. Dilhad Datuk, dua lelaki tempatan berusia 36 dan 45 tahun bukan sahaja ditahan kerana mengingkari PKP di Laut Terumbu Gosong kemarin, malah mereka juga disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1992 selepas polis menemui dadah jenis syabu seberat 50 gram dan 20 gulung kertas timah pada beg milik mereka.
Komando Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah Asisten Komisioner Muhammad Fajri Ali dalam satu kenyataan media berkata, terdahulu pihaknya melakukan rondaan ops COVID-19 di perairan Lahad Datu sebelum menemui dua lelaki dalam keadaan mencurigakan di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan yang dilakukan, anggota bertugas menemui satu beg milik suspek berisi 2 bungkusan plastik lusinar mengandungi hablur jernih, disyaki syabu dan kertas fail timah yang digunakan untuk aktiviti penagihan data. Pemeriksaan lanjut turut menemui beberapa plastik berwarna kuning mengandungi sarang burung, alat penimbang dan beberapa barangan peribadi suspek seperti telefon bimbit. Semua barangan itu termasuk enjin dan bot laju dianggarkan bernilai lebih RM21,000 dirampas bagi membantu siasatan. Selain kesalahan dada, kedua-dua suspek turut disiasat mengikut Seksyen 23 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 kurungan Akta 324. Penjenayah akan mencuri apa sahaja asalkan mempunyai nilai dan boleh dijual. Tidak terkecuali bateri pencawang syarikat telekomunikasi seberat 50 kg yang dilarikan sekumpulan 4 penjenayah diketuai seorang bekas pekerja syarikat telekomunikasi dikenali Bobby yang bertanggungjawab di atas kehilangan 56 biji bateri di pencawang telekomunikasi sekitar Kota Kinabalu. Namun belum sempat menikmati hasil curi itu, 4 lelaki tempatan berusia antara 25 hingga 36 tahun berjaya ditahan bersama bateri pencawang telekomunikasi di rumah masing-masing termasuk 2 di Telipok Ria, Tuaran pada 5 April dan semalam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Manjiji berkata, nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM125,000 termasuk 2 buah kenderaan yang digunakan untuk melakukan jenayah tersebut. Kesemua 56 biji bateri itu berjaya dirampas. Bateri berkenaan digunakan sebagai alat sokongan jika berlaku gangguan bekalan elektrik. ACP Habibi berkata laporan polis dibuat oleh jurutera pencawang telekomunikasi 4 April lalu mengenai kehilangan bateri di beberapa pencawang telekomunikasi U-Mobile sekitar Kota Kinabalu. Bobby akan melihat, mencari di mana bateri yang digunakan diletakkan berhampiran pencawang telco tersebut. Selepas itu, bateri yang diletakkan berhampiran pencawang itu digunakan oleh Bobby menggunakan gergaji. Dia gergaji tempat kunci besi bateri tersebut dan mengangkat bateri tersebut yang dianggarkan satu bateri berseberat 50 kilo lebih kurang satu bateri, dan setiap pencawang purata bateri tersebut diletakkan adalah 8 hingga ke 10 bateri. Dengan menggunakan kereta 4x4 tu, Bobby bersama rakan sejenayahnya mengangkat dan memberi kepada kawan yang pertama tadi, yang ditangkap kali pertama. Kawan yang pertama tadi, B1, ada sebagai orang tengah untuk membeli bateri dengan harga murah dan dia akan jual ke barang musuh. Habibi berkata kejayaan tangkapan itu telah membantu polis menyelesaikan 5 hingga 7 kes kecurian bateri pencawang. Kesemua 4 lelaki itu ditahan reman selama 5 hari bermula semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan atas kesalahan mencuri. Seorang daripada 4 suspek turut disiasat mengikut Akta Dada Berbahaya 1952. Setinggi manapun usaha yang diambil oleh pihak berwajib, namun akhirnya yang menentukan siapa yang menang dalam memerangi COVID-19 adalah diri kita sendiri. Salvinus Saribun, BTTV.